Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما بعد مسلمين yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah rahmatnya, kasih sayang daripadanya, terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat Islam serta iman. Alhamdulillah, dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah di rumah Allah penuh keberkatan ini, Surau Haji Maksum, Jalan Khamis. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, pengurusi surau. Alhamdulillah, keseluruhan jemaah Surau Haji Maksum Jalan Khamis. Alhamdulillah, istiqomah dalam menunaikan solat fardu secara berjemaah. Alhamdulillah, satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan-insan yang terpilih terus diberikan kekuatan, diberikan kesihatan, digerakkan seluruh anggota badan kita ini untuk menunaikan solat fardu ini secara berjemaah. Alhamdulillah, tanda orang yang kuat antaranya inilah subuhnya dengan berjemaah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kuliah dalam perubatan Islam diteruskan. Sekarang dunia perubatan Islam semakin mencabar. Pendakwah dalam bidang perubatan Islam, dalam bidang ruqyah semakin mencabar. Sekarang di media-media sosial, di TikTok, di Facebook, secara live. Sekarang ini buat rawatan secara live, direkodkannya, disebarkannya. Pesakit-pesakit yang sedang kerasukan, dia sebarkannya bagaimana rawatan itu dijalankan. Memang pada dasarnya nampak macam tak ada apa-apa, sedangkan boleh memberi kesan kepada orang-orang awam. Contohnya baru-baru ini kecoh pasal 13 September, apa yang berlaku pada 13 September. Allahu Rabbi, ya Allah. Pesakit itu berkata akan berlaku sesuatu perkara musibah dan sebagainya. Pesakit sedang kerasukan ditanya soalan perkara gaib, apa yang akan berlaku nanti. Na'udzubillah. Sepatutnya soalan-soalan sebegitu tak perlu ditanya kepada makhluk yang bernama jin. Dia pun tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Dia pun tak tahu. Kita pergi tanya dia, la haula wala quwata illa billah. Ini satu kepercayaan khurafat. Kalau apa yang keluar daripada mulut pesakit tersebut, dia beritahu ini akan berlaku, suruh buat ini, suruh buat itu. Dia suruh selawat atas Nabi. Memang itu yang dituntut. Disuruh jaga ibadah, perbanyakkan amalan-amalan sunat. Itu memang dituntut, tak perlu jin suruh. Itu Nabi dah suruh awal-awal dah dulu. Dah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berselawat. Kenapa perlu kita dengar cakap jin? Kita dahulu, jin ni cakap macam ni, betul lah. Selari dengan apa yang Allah sebutkan. Tak perlu tunggu jin tu cakap, dah memang kita dituntut untuk melakukan amal soleh tersebut. Jadi hati-hati. Takut-takut bila kita percaya dengan benda-benda macam ni, ini dah jatuh kepada percaya kepada perkara khurafat yang boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah. Akidah boleh terjejas. Allahu Akbar. Moga-moga kita terus diberikan kefahaman, boleh diberikan kekuatan, menghadapi hari-hari yang mendatang. Ini juga satu fitnah sebenarnya.
Fitnah ini bukan hanya kita bercakap sesuatu yang tak baik pada orang, sesuatu perkara yang kita rasa akan berlaku hinggalah ke akhir zaman. Ya, makin peliklah sekarang ini kita tengok. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kuliah diteruskan di bawah satu tajuk lagi yang kita dah berbincangkan, kita dah kongsikan sebelum ini, ya, bagaimana jin ini boleh masuk dalam tubuh badan kita, ya, boleh ganggu kita, apa cara jalan yang dia ada. Ya, ada banyak jalan lah. 10 yang utama yang sebelum ini kita pernah perbincangkan setakat ini telah pergi kepada 5 perkara. Perkara yang pertama, ia disebabkan lemahnya semangat roh kita. Yang kedua, kita tidak berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan betul-betul, ya, kukuh, dengan betul-betul kita berpegang kepada sunnahnya. Kadang-kadang kita culas, kadang-kadang kita leka. Disebabkanlah ruang-ruang ini kita mudah untuk diganggu. Sebab kita selalu salahkan sihir, kita selalukan salah dengan berkenaan dengan saka. Macam mana dia nak masuk? Ini lubang-lubang yang dia ada. InsyaAllah, walaupun kita memang ada keturunan, ya, yang dikatakan saka tu, kalau kita buat sunnah-sunnah ini, kita amalkan zikir pagi petang, ya, istiqomah dalam jemaah, dalam, ya, solat fardu secara berjemaah, ikut kuliah-kuliah, pergi kuliah-kuliah di masjid, di surau, itu satu terapi, satu pendinding yang cukup ampuh. Saka nak datang pun tak berani dekat dia ni. Dia ni amal soleh dia cukup kuat. Benteng dia cukup kuat, dia nak tembus masuk. Saka ke sihir ke, segan dia nak masuk. Tak berani dia. Kan? So ini antara cara yang boleh kita buat insya-Allah. Ketiga, takut atau marah yang bersangatan. Satu sifat yang Allah sebut dalam Quran yang perlu kita hindari. Ya, yang keempat, perempuan atau lelaki yang suka bersoleh, iaitu tabaruj, yang sebelum ini yang pernah kita, ya, perbincangkan juga. Perkara yang kelima, satu perasaan sedih yang bersangatan atau berpanjangan atau disebut sebagai depression. Kalau kita ni terlalu sangat bersedih, ikutkan sangat perasaan, lebih 2 minggu kita sedihnya tak terkawal, mudah sangat syaitan itu datang untuk mengganggu kita. Jadi bila kita ada masalah dengan emosi kita, kita ada masalah dengan psikologi kita, cepat-cepat kita tanganinya. Tak ada cara lain, hanya dekatkan diri dengan Allah, bercerita kepada orang yang kita percaya, teruslah melakukan amal soleh, walaupun sedikit, ya, tapi istiqomah kan. Istiqomah ni pula bukannya mudah. Kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah dalam beramal. Ya, apa Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi sebut, apa karamah terbesar yang diberikan kepada orang-orang beriman ini? Apa karamah? Bukannya boleh berjalan atas air itu. Bukannya dibagi kelebihan sembuhkan orang. Orang buta dia ambil disembuhkan. Itu tak cukup karamah lagi itu. Karamah tertinggi yang antara yang besar Allah bagi kepada orang-orang beriman adalah istiqomah dalam amalan. Siapa yang dapat istiqomah? Kena syukur banyak-banyak. Dia boleh kuat beramal tu. Dia boleh maintain dengan amalan-amalannya. Masya Allah, tabarakallah. Itu satu, ya, pemberian besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kita ni suka percaya kepada benda-benda mistik, gaib, power. Barulah ini karamah. Dia tak perasan rupanya. Allah bagi kita istiqomah dalam beramal, itu pun dah cukup kuat dah. Itu pun dah cukup besar bagi kita orang-orang yang beriman, insya-Allah. Okay? Jadi siapa yang dah, ya, rasa insya-Allah lah, rasa dia boleh kekalkan dengan selawatnya hari-hari dia buat mungkin 100 kali, istighfarnya memang 100 hari sekali, kena bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu pemberian nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita masuk lagi satu perkara yang keenam, yang sebelum ini juga kita dah bincangkan, ya, bagaimana jin ini boleh masuk dalam tubuh badan manusia, iaitulah melalui memuja atau memanggil-manggil nama jin, penggunaan jin melalui mentera, jampi dan lain-lain. Apa sahaja, ya, perkara yang berkaitan dengan jin, kita gunakan dia, gunakan perkhidmatan dia, ia akan mengundang kepada gangguan-gangguan ini. Walaupun tak sengaja. Manalah kita tahu perawat tu guna jin, tak pasal-pasal kita kena. Sebab itu kena hati-hati. Jangan sampai kita berjumpa dengan perawat yang salah. Jangan sampai kita menggunakan kaedah yang salah yang boleh menyebabkan syaitan ini masuk ke dalam tubuh badan kita. Kita elok-elok nak sembuh. Kita elok-elok tak nak gunakan perkara sihir. Disebabkan tersalah inilah
kita menyebabkan melakukan perkara sihir. Ya, kita menyebabkan terganggu dengan makhluk halus ini. Kita membuka ruang sebesar-besarnya. Sakit kaki, lutut kita sakit sikit je. Boleh kita rukyah sendiri, boleh kita tepuk-tepuk sendiri. Kita jumpa doktor, makan ubat, buat senaman, insya-Allah boleh sembuh dengan izin Allah. Tapi bila kita rasa kena rukyah, rasanya terpijak benda ni. Ya, mungkin kita tersalah benda ni. Kita jumpa dengan perawat. Akhirnya tersalah jumpa perawat. Elok-elok tak ada gangguan, rukyah kan, merangkak seperti harimau. Ini pernah berlaku. Ya, dia sakit lutut je asalnya. Kita tepuk-tepuk lah. Okay, nanti balik rumah, buat ya, bacaan macam ni. Ya, amalkan makanan yang macam ni. Jaga kesihatan, buat sedikit senaman. Okay, jumpa doktor. Kalau sakit sangat, jumpa doktor. Dia pergi jumpa salah seorang perawat lain. Akhirnya dia masukkanlah seekor harimau. Kali kedua datang, rukyahkan tiba-tiba merangkak dan mengaum. Mana datang pula harimau ni? Rupa-rupanya dia salah jumpa orang. Masalah lain pula berlaku. Dahlah sakit kaki, merangkak pula lagi. Allahu Rabbi. Ya, dahsyat. Kita tengok pun, ya Allah, kesian dah. Kalau jadi macam tu, ya, satu masalah besar yang jadi kepada dia. So, jadi hari ini insya-Allah kita masuk satu perkara yang agak penting juga. Bagaimana jin ini boleh mengganggu kita, iaitu, ya, mengapa dia mengganggu kita, ya, mereka yang menyakiti jin sama ada sengaja ataupun tidak, kita tersakitkan dia. Dia pun boleh tersakiti, bukan kita je tersakiti. Dengan dia pun boleh sakit. Kita baling barang tanpa baca bismillah, kena jin tu dia tak pergi daripada situ, sakit kepala dia. Kena kepala dia, dia boleh cedera dan sakit. Dia boleh cedera dan sakit. So bila dia kena, dia marah, dia tak puas hati dengan kita, maka dia akan membalas dendam dengan kita. Itu boleh berlaku, ya. Apa perkara biasa yang sentiasa berlaku ni? Ya, terpijak di kawasan penempatan jin. Kita masuk kawasan dia dalam hutan, dalam semak, kita pergi kat pulau-pulau, kita naik ke panjang bukit, hiking dan sebagainya, bawa ya keluarga kita pergi berkelah dekat tepi-tepi sungai. Kawasan-kawasan memang dia suka duduk. Akhirnya kita terlanggar tempat dia. Terlanggar tempat dia, dia marah. Dia marah, dia boleh sakitkan kita. Yang kedua, kadang-kadang kita membaling sesuatu hingga terkena pada jin. Kita ambil batu, konon-konon nak lepaskan stres. Nak healing-healing, kan, ambil batu, baling kat sungai. Jus. Batu tu meloncatlah. Tung, 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 tung. Oh, tenang hati. Besok demam. Kena kepala jin yang duduk atas sungai tu. Sakit dia marah kat kita, besok sakit. Ada seorang juru ukur. Dia masuk ke satu pulau, dia nak ukur tempat tersebut, nak dirikan homestay, tempat peranginan. Dia antara orang pertama yang masuk. Sebab dia kena ukur tempat tu berapa besar keluasan dan berapa banyak yang boleh didirikan. Jadi dia masuk hari pertama, okey. Keluar, tangan terkulai terus. Sakit. Hari demi hari tangan dia makin sakit. Hari demi hari tangan makin sakit. Sehinggalah terkulai, tak boleh gerak langsung jari-jari dia. Pergi ke hospital, cek, doktor kata masalah saraf. Saraf dia dah mula problem. Dia pelik. Dia kata tak ada jatuh, tak ada terkehil, tak ada pula dia main yang lasak-lasak. Sampai menyebabkan kecederaan saraf yang amat teruk. Datang ke pusat rawatan, dirukyahkan, menggeletar tangan. Deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg. Cakap ni ada benda tak kena ni. Cakap tanya bila last terakhir pergi mana-mana ke? Dia kata sebelum dia sakit, last tu lah dia buat ukur di satu pulau, balik keluar pulau, tangan dia sakit. Rupa dah bertinggi dekat situ dah. Dia kata, ini kawasan aku, kau masuk tempat aku, kau ingat kau boleh benarkan. Dia tak bagi kawasan itu didirikan bangunan-bangunan. Dia marah. Ketua jin kat situ, marah dengan juru ukur ini. So jadi, dia boleh sakitkan kita. Ya? Seterusnya kadang-kadang kita membunuh binatang atau makhluk jemaah jin. Ni kadang-kadang kena badi ni. Kan? Binatang yang kita bunuh tu, bukannya binatang. Dia jelmaan kepada jin. Ular terutamanya lah. Ular kadang-kadang, biawak pun boleh, anjing pun boleh. Kadang-kadang kita marah dengan anjing tu, kita sepak anjing tu atau baling batu anjing tu, cedera dia, dia boleh balas dendam dekat kita dengan secara halus. Tahu-tahu sakit je kita, demam je kita. Kan ada banyak peristiwa kita jumpa macam tu. Kan dia tengok anjing tu mati kena langgar tengah jalan, menggelupur dekat situ. Dia tengok je tu, macam mana anjing gelupur, macam tu dekat rumah menggelupur. Sebab dia terkena gangguan makhluk halus yang disebut sebagai
badi. Boleh. Boleh terkena dengan kadang-kadang macam tu. Lagi satu kadang-kadang, apa yang berlaku, kan orang tua-tua dia kata, orang perempuan sedang mengandung ni, lelakinya suami kena hati-hati. Tak boleh sangat mancing ikan. Bila robek mulut ikan, robek mulut anak tu kena jadi sumbing. Betul kan? Kadang-kadang bila kita tembak monyet ke apa, monyet tu mati, anak kita boleh macam monyet nanti bentuk dia. Cacat. Dan macam mana kecederaan pada binatang tersebut boleh menyebabkan anak kita cedera, macam mana kita cederakan binatang tu. Biasa kan? Orang kata ni kenan. Kenan apa? Kenan kan? Terkenan dengan binatang-binatang ni. Ini boleh berlaku, tak mustahil. Disebabkan perkara begini. Takut-takut yang kita zalim itu, yang kita buat tu bukannya haiwan sebenar. Dia adalah jelmaan jin. Dia boleh menyebabkan gangguan kepada kandungan tu. Dia mengganggu kandungan tersebut. Kebanyakan, saya boleh bagilah 90%, anak-anak yang diuji oleh Allah, cacat ni ketika lahirnya, dalam perut dah ada masalah, kebiasaannya ibunya ada gangguan. Yang tak dirawat, yang dibiarkan. Kan? Dia ada gangguan, dibiarkan, masa mengandung pun dibiar, boleh menyebabkan gangguan pada anak dalam perut, keluar-keluar, boleh mengalami kecacatan. Itu antara yang pernah kita jumpa lah. Seterusnya kadang-kadang apa yang boleh berlaku pada kita, kita buang air di tempat atau kawasan penempatan jin. Ini pun sama juga. Kerap sangat berlaku lah. Datang antara kes-kes yang biasa sangat kita jumpa. Kan dah tak tahan sangat kencing, turun daripada kereta, pergi kat semak, zup buang. Balik besok 2-3 hari, bengkak, demam. Ustaz tolong Ustaz, jalan kengkang-kengkang dah. Kenapa? Hernia ke? Kena angin pasang ke? Tak Ustaz, lepas 3 hari saya kencing kat satu semak tu. Sakitnya ya Allah, membengkak. Ada mimpi apa-apa tak? Saya kena mimpi apa? Saya kena gigit dengan buaya. Itu pengalaman. Dia kena gigit dengan buaya dalam mimpi, besar dia punya tu. Jadi keras. Doktor nak operate lah, dia kata macam kena hernia. Sakit nak buang air kecil, sakit. Rupanya kesan daripada dia kencing pada satu tempat. Tempat tu memang pendapatan dia marah, digigit kat situ. Benda ni dia tak perlu duduk pun, tak perlu masuk dalam badan, dia pukul sentuh je, pop, bisa dia akan meninggalkan sangat lama. Tak dirukyahkan, begitulah kekal dia akan jadi bisa. Kalau Dr. Amran Kasimin kata, kalau dia pukul, boleh meninggalkan bisa yang sangat sakit. Kalau dia ludah, ni biasa kita dengarkan, orang ni diludah jin, jadi gatal-gatal yang teruk. Benda ni realiti, bukan main-main. Kalau kena derita gatalnya, ya Allah, azab. Biasanya orang yang terkena, yang ini saya dapat daripada Dr. Amran Kasimin lah, atas kajian dia, Dr. Amran Kasimin. Macam mana pesakit tu boleh kena gatal-gatal, antara jin itu boleh buat, dia ludah pada tangan jin tu sendiri, disapu kepada orang yang dia marah tu. Dia nak kenakan orang tu, dia marah orang tu, disapukan air ludah dia pada orang mangsa tersebut. Bila sapu air ludah dia, sakit orang tu. Keluar gatal-gatal. Gatal-gatal yang macam mana? Kebiasaannya yang kita jumpa jadi gelar kata. Bintat-bintat yang besar, akhirnya jadi panas. Doktor pergi kata, doktor kata akan kena allergic. Ini allergic ni, makin ada benda yang tak boleh dia makan, tersalah makan, keluar bengkak-bengkak tu, jadi gatal. Makan ubat, reda kejap, 2-3 hari naik balik. Makan ubat kejap, sapu, mati kejap, naik balik. Sikit demi sedikit, satu badan akhirnya jadi bengkak, boleh menyebabkan akhirnya kematian. Boleh mati tak? Boleh. Boleh menyebabkan kematian benda ni. Balas dendam jin ini kepada kita, kesakitan yang diberikan kepada kita, boleh menyebabkan kematian. Dia tak perlu masuk dalam badan. Cukup dia pukul, dia ludah, dicubit, dia terajang kita, digigit, dipegang, dicakar. Yang kena cakar, dia pun ramai juga tak tahu macam mana bangun-bangun tiba-tiba ada zap kat belakang. 3 kesan cala. Baby biasa kita jumpa. Nangis malam-malam, tiba-tiba pukul 3-4 pagi tak boleh tidur, meragam-ragam, merengek-rengek. Tengok tak ada sakit perut, tak ada, sakit demam tak ada. Tapi merengek dia punya meragam dia, cara takut dia, menangis terkejang-kejang. Rawat-rawat tengok belakang badan dah ada terkesan cakaran. Berlaku tak? Berlaku.
Pernah berlaku satu peristiwa di Andalas. Ini pengalaman saya kat Ustaz Selamat ada bersama-sama waktu tu. Apa berlaku pada pesakit ni? Kurang ajarnya jin ini, jahatnya syaitan ini, dia buat kalimah itu di punggung pesakit. Wallahi benda ni berlaku. Saksinya ada Ustaz Selamat waktu tu. Saya rawat di Andalas. Kalimah alif lam lam ha itu, ya, tertera di punggung pesakit. Syaitan punya kerja. Sakit dia memang lumpuh budak ni. Kaki daripada pinggang sampai hujung kaki lumpuh, sakit, tak boleh bergerak. Bakal doktor sebelum dia belajar ke USM, UC Science Malaysia, bakal doktor dah. Nak habis dah belajarnya, nak jadi doktor dah, perempuan. Tiba-tiba diganggu oleh makhluk halus, dia kisah dia nak jatuh, dia jatuh sungai. Dia nak ambil tudung, dia jatuh, dia ambil tudung, dia jatuh sekali. Lepas tu dia makin lama makin sakit, kaki makin kebas, semakin hari semakin teruk, akhirnya lumpuh, tak boleh berjalan. Bila rawatan kita jalankan, ruqyah dibuat, itu yang berlaku. Mak dia sebut, dia kata masa mandikan dia rasa pedih kat bahagian punggung, bila maknya tengok bahagian punggung tertera kalimah alif lam lam ha. Syaitan punya kerja. Yang kena cakor-cakor ni, Allah, hai ramai. Dia marah kat kita kadang-kadang kat rumah tu dikesankan tinggalan cakaran. Dekat tepi-tepi dinding ada kesan cakaran. Boleh tak? Boleh. Saya cakap kalau dia kata pernah ada tapak tangan dekat cermin. Okey. Kalau kadang-kadang tak nampak, malam tersebut dia kata saya minta dia letakkan bedak dekat cermin tu. Ada tak lagi kesan tersebut? Ada. Dia kata balik tu memang kesan zap macam tu. Dia boleh meninggalkan kesan kepada kita kalau nak bagi tahu dia ada dekat situ. So jadi hati-hati. Kalau nak buat sesuatu, kena itulah pentingnya sunnah Nabi. Bacaan bismillah, kalimat tammah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu dah cukup kuat dah menjadi benteng daripada serangan-serangan sebegini. Ya, kalau kena kesan dia teruk, nak benteng Nabi dah bagi dah. Ya, kena jaga betul-betul. Mana bukti-buktinya? Boleh kejadian perkara seperti itu? Boleh. Ya, ifrit mengganggu Nabi SAW ketika solat. Selamba je ifrit ni. Ya, datang kepada Nabi, ganggu Nabi ketika solat. Nabi tu diganggu. Oh, selamba. Apa Nabi buat? Nabi cekik dia. Kan? Nabi cekik dia nampak kat tiang, aku tambat kau kat tiang. Nabi teringat hanya Nabi Sulaiman yang boleh memerintah alam jin. Maka Nabi lepaskan jin ini. Dilepas dah. Lepas dah. Sebab aku teringat dengan Nabi Sulaiman yang hanya boleh memerintah alam jin. Tu Nabi lepaskan. Nabi geram tu. Nabi dah marah dia. Kan? Sebab ganggu kita ke solat. Bawa obor api. Menyala-nyala depan Nabi. Ya, ganggu Nabi kita ke solat. Nabi cekik naik. Nabi cekik. Nabi nak tambat kat depan Nabi. Tu ifrit. Yang kedua, penjemaah syaitan kepada Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari. Dia jelma sebagai pemuda. Lamba pula dia ajar Abu Hurairah ayatul kursi. Nampak tak ada punya otai dia ni? Nabi pun dikacau. Abu Hurairah, sahabat Nabi ni pun dikacau. Dijelmakan dia sebagai seorang lelaki, dicuri harta zakat, dia ajar ayatul kursi. Oh, kurang ajar betul cakap dia ni. Kan? Itu Abu Hurairah dia boleh ajar Quran. Lagi kita ni. Selama dia boleh ajar kita. Sebab itu hati-hati. Pergi bertapa, konon-konon nak bersihkan hati, kan? Daripada kau duduk bertapa dalam tu, baik kau datang sembahyang jemaah dekat masjid, itu lebih afdal. Kan? Duduk bertapa kat dalam gua, akhirnya datanglah satu makhluk berjubah putih, berjanggut putih, berserban putih, wangi, bersih orangnya. Kita pun cakap ini adalah wali Allah. Wali Allah. Syaitan sebenarnya. Dia datang kepada kita, dia ajar pula zikir. Abu Hurairah dia ajar Quran, kita dia ajar zikir. Amalkan zikir-zikir ni, maka kamu akan dapat kelebihan-kelebihan ini. Nanti aku bersama dengan kamu ketika apa-apa pertolongan yang kamu perlukan. Ini kesan daripada dia kata, amalan yang kamu dah buat, akulah yang akan bantu nanti. Ini bukannya wali Allah, tapi ini adalah syaitan. Syaitan. Hati-hati.
Ya, kisah pemuda mati dibunuh, ya, membunuh ular jemaah jin. Dia boleh menyerupai manusia, dia boleh menyerupai haiwan. Dia boleh memberikan kesan. Bunuh ular, ular mati, kita pun mati. Tu dia punya kisah sejarahnya. Ya, apa kata? Ya, salah seorang ulama kita, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin, pernah ditanya tentang jin mencolek manusia dan beliau menjawab, perkara itu boleh berlaku. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin pernah menyebutkan jin boleh mencolek manusia. Gaib tiba-tiba hilang daripada dunia ini. Mana pergi? Hilang. Dia masuk ke alam jin. Jin colek dia, hilang. Telah masyhur bahawa Sa'ad bin Ubadah telah dibunuh oleh jin ketika beliau kencing di satu lubang yang menjadi tempat tinggal jin. Jin itu berkata, kami telah membunuh pemimpin Khazraj, Sa'ad bin Ubadah, dan kami menikamnya dengan anak panah tetapi tidak mengenai hatinya. Nampak kisah ni yang diceritakan oleh Sa'ad bin Ubadah pernah dibunuh oleh jin. Ditikam Sa'ad bin Ubadah sampai mati. Tu Sa'ad bin Ubadah. Kisah Syekh Abu Bakar Al-Jaziri, ya, salah seorang pengarang kitab Aqidatul Mu'min. Ini pengarang kitab Aqidatul Mu'min, seorang ulama besar yang berada di Madinah. Dia seorang ulama besar dan mengajar di Madinah. Bukan orang biasa-biasa, orang hebat. Apa yang berlaku kepada Syekh Abu Bakar Al-Jaziri ini? Syekh Abu Bakar Al-Jaziri ini dia ada seorang kakak. Apa berlaku pada kakak dia? Kakak dia ni dulu suka main masa kecil-kecil, dia suka main macam tazen-tazen tu. Pegang tali, bergayut pada tali, diikat tali tu pada pokok taman, dah tu dia panjat dekat loteng rumah, dah tu dia lepas macam tazen. Ya, itu kakak dia. Dia suka main tu. Kan kanak-kanak suka bermain, diikat macam tu. Satu hari, dia bermain perkara yang sama. Bila dia lepaskan tali tu, dia terjatuh. Dia terjatuh, tak ada apa-apa berlaku. Tapi malam tersebut berlaku apa? Dalam tidurnya dia seperti dicekik sesuatu. Dicekik, berlemas, macam betul-betul dicekik. Perkara ini berlaku selama 10 tahun. Ini disebut dalam kitab Aqidatul Mu'min karangan Syekh Abu Bakar Al-Jaziri. Nanti boleh tengok siapa Syekh Abu Bakar ni, bukan orang biasa. Dia memang seorang ulama besar dan ulama yang tabar. Jadi, apa ini yang sendiri berlaku pada kakak dia. 10 tahun kakak dia menderita perkara tersebut. Bila malam tidur je, masuk 2-3 pagi, seperti bagaikan dicekik sesuatu. Pukul 2-3 pagi, dicekik sesuatu. Sehinggalah pada satu hari ditanya, ketika perkara itu berlaku, kau siapa yang bercekik kakak aku ini? Aku adalah jin wanita. Ketika dulu dia pernah jatuh ke atas aku. Masa dia bermain itu, ketika jatuh tu, dia jatuh ke atas satu jin perempuan. Jadi dia marah, dia balas dendam, dia buat perkara tersebut. Dicekiknya kakak kepada Syekh Abu Bakar Al-Jaziri. 10 tahun berlalu perkara yang sama, satu malam sekali lagi perkara itu berlaku. Dicekik lagi, menggelupur kakak dia ni, menggelupur ketika tidur. Ya, tak selesa, macam betul-betul kecekik, sehinggalah menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya, satu malam seperti biasa, hajinya hadir kakaknya sehingga menghembuskan nafas yang terakhir. Ini Syekh Al-Jaziri, bukan biasa-biasa. Meninggal tak kakak dia, meninggal dunia akibat dicekik oleh makhluk halus ini, jin. Kena, ini ujian untuk Syekh inilah. Okay. Boleh kita rujuk dalam kitab Aqidatul Mu'min muka surat 230. Memang ada disebut dalam kitab tersebut. Ya, jadi apa yang perlu kita buat? Ya, jaga amalan kita. Zikir pagi petang, jaga. Bismillahirrahmanirrahim, jaga. Biiznillah, kita dapat satu benteng yang cukup kukuh. Kan? Kita ni manusia kadang-kadang tak tahu pun keberadaan dia. Untuk makluman muslimin semua, mana-mana jin yang suka membalas dendam kepada kita, walaupun dia kata dia Islam, dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Tak beriman dia kepada Allah. Disakitkan kita, walaupun kadang-kadang dengan disebabkan kelemahan kita, walaupun kadang-kadang disebabkan dengan kesalahan kita, kitalah punca tersebut. Sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah. Kita nampak dia, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Sepatutnya dia boleh beredar pada tempat tersebut. Dia tak perlu pun ganggu kita.
kenapa saja-saja nak sakitkan manusia. Itu memang kesalahan besar bagi dia. Ya, semua yang saya dah tanya dengan guru-guru kita ni, kenapa benda ni berlaku? Macam mana dia kenapa dia nak balas dendam? Sebab dia tidak beriman. Kalau dia beriman, dia takkanlah ganggu kita sampai tahap itu. Dia banyak yang ambil daun pandan, gatal-gatal. Tebas pokok, kebasnya sampai sekarang. Last dulu saya tebas pokok Ustaz, kebasnya sampai sekarang saya rasa. Sampai hujung-hujung jari. Bila rawat ini, salah seorang daripada jemaah, Asy-Syarif Meru. Balik kuliah macam ni, dia minta kita rukiahkan. Dia kata hari tu pernah 3 tahun ke 4 tahun lepas, dia potong pokok kat rumah dia, kebasnya sampai sekarang. Ya, tu yang boleh berlaku. Dia boleh sakitkan kita. Mana-mana jin yang menyakitkan manusia, yang membalas dendam kepada manusia, yang membuat perkara tak baik kepada manusia, walaupun dia daripada kalangan jin Islam, sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara punca-puncanya, antara sebab kita diganggu, sebab kemungkinan kita menyakiti mereka. Kita membuat sesuatu perkara yang boleh menyebabkan dia marah kepada kita, dan akhirnya dia membuat sesuatu yang tidak baik kepada kita. Kat Unisel pernah berlaku satu peristiwa, apa yang berlaku? Pelajar ini dia buat apa? Dia masuk ke dalam surau perempuan, dia perempuan. Masuk ke dalam surau dengan memakai seluar pendek. Masuk ke dalam surau pakai seluar pendek, tentu dah habis pengajian semua, lepas isyak konon-konon nak study, tapi adab tak jaga. Adab tu tak jaga. Surau tempat ibadah ni, jin memang kumpul kat situ untuk ibadah. Apa yang berlaku? Kerasukan lah. Dia merasuk, menjerit-jerit kat dalam surau tu. Sebab kat surau tu antara tempat internet paling kuat lah waktu tu. So dia duduk, dia nak buat study, tapi silap dia, dia tak jaga adab. Dia pakai seluar pendek, dia pakai macam baju-baju ala kadar sahaja, duduk kat tempat saf depan sekali, main internet, buat kerja. Dia tak lama kawan dia kata, dia senyum sorang-sorang, lepas tu dia tumbang. Lepas tumbang, dia menjerit-jerit. Berlaku kerasukan. Kita datang, kita tanya, kenapa? Apa yang berlaku? Itulah kenapa kau masuk dalam tubuh badan. Aku nak bagi tahu dekat dia, ini rumah Allah. Suruh dia jaga adab. Aku malu tengok dia ni. Aku malu dengan Allah Subhanahu Taala. Aku malu dengan jin-jin yang ada dalam ni. Kita nak ibadah kepada Allah, sakit mata aku. Bagi tahu kat dia, jaga adab, pakai elok-elok. Jangan masuk rumah Allah dalam keadaan macam ni. Aku keluar sekarang. Tak perlu ruqyah, tak perlu apa-apa. Cuma aku nak berkata itu, jangan biadab di dalam rumah Allah. So dia keluar. Tak perlu ruqyah pun. Macam mana keadaan ni? Adakah jin itu tidak beriman kepada Allah? Saya pun rasa malu dengan jin tu. Betul lah jin tu cakap kan. Kita sendiri malu. Masuk rumah Allah tak ada adab. Kan? Tapi dia tak ada cara lain, dia kata. Inilah cara aku nak bagi tahu. Supaya budak-budak ni jangan lagi buat perkara macam ni. Dekat rumah yang perlu kita hormati. So jadi, nak kata jin ni jahat, dia masuk dalam tubuh badan, salah orang ni jugalah. Salah orang ni juga. Tak boleh salahkan jin itu 100%. Okey, wallahu alam. Saya buka kepada soalan. Jika ada soalan tentang kejahatan jin dan makhluk halus ini yang boleh menyebabkan kita diganggu oleh makhluk halus ini. Banyaklah kita kadang-kadang balik daripada sungai, balik pada mandi-manda, anak-anak kita tiba-tiba demam tak kebah-kebah, kan, kadang-kadang balik tiba-tiba jadi meragam pukul 3-4 pagi. Ini antara sebab dia. Kita masuk tempat dia marah kat kita, dia kacau dan diusiknya anak-anak kita. Itu antara perkara yang tak mustahil boleh berlaku. Pergi buat mana-mana pun, kadang-kadang pergi hospital pun tak boleh kita selesaikan. Yang ada kes budak accident dibawa ke klinik people dekat Taman Meru Utama. Itu pun satu peristiwa aku tak boleh lupa. Dia accident, dia jatuh motor sampai ke klinik, dia menjerit-jerit kerasukan. Tak henti-henti dia menjerit-jerit, Datuk memberi bil, apa dia cakap pun orang tak faham. Doktor pelik, luka-luka hanya luka sikit, tapi dia berlaku kerasukan. Bila kita tanya, dia panggil lah, nurse salah seorang kat situ yang jaga klinik tu, dia panggil, dia kata kenapa dengan budak ni? So kita rawat, kita rukyah, rupanya jin tu, masa dia langgar, masa dia jatuh, dia terlanggar jin tu. Masa naik motor, pup, dia langgar jin tu marah, masuk dalam badan dia.
Masuk dalam badan dia berlaku kerasukan. Ya, tu antara kena hati-hatilah. Kan? Kadang-kadang kita terlanggar kumpulan-kumpulan asap, kadang-kadang dia mengantukkan mata kita, tengah malam kita terlelap disebabkan kita rasa dah okey dah segar dah berhenti dah tidur dah. Takdir Allah waktu tu mungkin kita terleka, tiba-tiba jadi mengantuk yang amat sangat. Tiba-tiba kita nampak ada lintasan yang kita tak tahu pun mana datangnya. Kita langgar benda, kita nak elak benda tu, akhirnya berlaku kemalangan. Sebab itu penting sangat-sangat baca doa sebelum ya pergi naik kenderaan, baca doa naik kenderaan, minta perlindungan dengan Allah supaya nak elakkan perkara-perkara yang tak diingini boleh berlaku. Okey. Wallahu alam, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.